Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucap kepada semua, terutamanya pensyarah kami, Dr. Muhammad Piso bin Mat Isa. Kami, pelajar pada kejuruteraan mekanikal, akan membentangkan mengenai hasil dapatan kajian kami yang bertajuk Kesedaran Politik di Kalangan Generasi Muda. Seterusnya, tanpa meninggalkan masa, saya serahkan kepada Ahmad Afzal untuk membentangkan pengenalan mengenai hasil dapatan kajian kami. Sebagai pendahuluan kajian kami diberikan tugasan untuk menjalankan penyelidikan berkaitan dengan topik kesedaran politik di kalangan golongan muda. Kajian ini menggunakan tinjauan kelompok sebagai kaedah pengumpulan data. Selain itu, wawancara ringkas juga diadakan di kalangan responden. Kesedaran politik di kalangan golongan muda masih rendah dan tidak memuaskan. Kepentingan kesedaran politik bukan hanyalah untuk mengundi, akan tetapi untuk memimpin negara ke arah kemajuan masyarakat dengan wujudnya pemimpin muda. Untuk mencapai kesedaran politik di kalangan belia, politik haruslah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Seterusnya saya serahkan kepada Farhan. Seterusnya untuk kajian kesusastraan. Secara kajian kesusastraan, politik secara umum adalah pembentukan dan pembahagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan terkhusus pada negara. Pengertian politik jika ditinjau dari kepentingan penggunanya, di mana pengertian politik terbahagi atas dua, iaitu pengertian politik dalam erti kepentingan umum dan pengertian politik dalam erti kebijaksanaan. Berdasarkan satu artikel yang bertajuk Kesedaran Politik dalam Kalangan Belia Bandar di Semenanjung Malaysia. Artikel ini dikarang oleh Sarjid S. Gill, Muhammad Rahimi Ramli dan Ahmad Tarmizi Talib daripada Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa kesedaran belia terhadap 6 nilai patriotisme adalah tinggi. Oleh yang demikian, ketahanan nasional melalui kesedaran belia terhadap nilai patriotik mampu menjadi pembangkit dan perantara terhadap ikatan perpaduan multi-etnik di Malaysia. Berdasarkan sebuah artikel bertulis yang lain, dikarang oleh pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor bertajuk Kematangan Politik dalam Kalangan Belia. Analisa yang telah dikaji mendapati kematangan belia dalam politik amat penting supaya golongan ini dapat menilai dan mengurus isu-isu nasional secara lebih terdidik. Nur Elianis Muhammad Basori dan Junaidi Awang Besar yang bertajuk Politik Belia dan Pilihan Raya Umum ke-14 di Malaysia. Artikel ini telah membuktikan bahawa PRU ke-14 adalah salah satu pilihan raya yang telah mencetakkan sejarah tersendiri apabila berjaya menewaskan kerajaan Barisan Nasional yang memerintah selama 61 tahun. Hal ini buat pertama kalinya parti pembangkang iaitu Pakatan Harapan, iaitu hasil gabungan Parti Bersatu, DAP, PKR dan Amanah berjaya membentuk kerajaan sejak PRU 13 yang lalu. Implikasi daripada penulisan artikel ini adalah semua pihak, terutama pihak berkuasa, perlu mendengar dan mengambil kira pandangan dan kemahuan belia kerana belia merupakan pelapis negara. Seterusnya kepada Fakrul Irfan. Okay. Berdasarkan analisis data dan naratif perbincangan, kami telah menjalankan sedikit perbincangan soal sidik yang lebih kepada survei. Berdasarkan kepada soalan yang pertama, pendapat responden bahawa golongan muda wajar diberikan peluang untuk melibatkan diri dalam bidang politik. Daripada keputusan yang dicapai, lebih majoriti responden telah memilih sangat setuju, iaitu seramai 47 orang dan tanda setuju seramai 37 orang. Seterusnya, untuk soalan yang kedua, pengurangan hak umur untuk mengundi dikurangkan kepada 18 tahun dan ke atas adalah relevan. Daripada keputusan yang dicapai, responden lebih terarah kepada tanda neutral, iaitu seramai 42 orang. Soalan yang ketiga, media sosial merupakan medium yang terbaik untuk memupuk kesedaran tentang politik di kalangan generasi muda. Daripada keputusan yang dicapai, majoriti responden telah memilih tanda sangat setuju, iaitu seramai 40 orang
dan tanda setuju iaitu seramai 41 orang. Soalan yang keempat, pendapat responden bahawa kesedaran politik di kalangan generasi muda berada pada tahap yang terbaik. Secara majoritinya, responden telah memilih tanda sangat setuju iaitu seramai 51 orang dan tanda setuju seramai 32 orang. Soalan kelima, pandangan responden bahawa pendidikan mengenai bidang politik wajar diperkenalkan pada peringkat sekolah menengah dan hasil keputusan yang dicapai, responden lebih terarah kepada tanda sangat setuju iaitu seramai 49 orang dan tanda setuju seramai 39 orang. Seterusnya saya serahkan kepada Farid. Seterusnya kepada soalan 6, pendapat responden tentang umur untuk mengundi dikurangkan kepada 18 tahun dan ke atas. Keputusan yang kami dapati daripada soalan ini majoritinya menjawab dengan keputusan setuju dengan respondennya sebanyak 37 orang dan sangat setuju sebanyak 22 orang. Untuk soalan 7, pendapat responden dalam memberi peluang kepada golongan muda untuk menjadi pemimpin dalam bidang politik. Keputusan yang kami dapat daripada soalan ini majoritinya menjawab dengan sangat setuju sebanyak 40 orang dan setuju sebanyak 21 orang. Bagi soalan 8, pendapat responden tentang sama ada pendapatan golongan muda dalam bidang politik dapat memberi kesan positif kepada pembangunan negara atau tidak. Keputusan yang kami dapat daripada soalan ini adalah majoritinya kepada sangat setuju dengan 40 orang responden dan setuju sebanyak 38 orang responden. Seterusnya kepada soalan 9, mengenai pendapat responden dalam memberi peluang kepada golongan warga emas untuk mentadbir negara. Keputusan yang kami dapat majoritinya terhadap neutral dan kedua tertinggi adalah tidak setuju dengan respondennya sebanyak 39 orang untuk neutral dan 23 orang untuk tidak setuju. Seterusnya kepada soalan terakhir yang menanyakan tentang pendapat responden tentang sama ada kerajaan perlu menetapkan had umur kepada ahli politik. Keputusan majoriti daripada responden adalah sangat setuju dengan 35 orang responden dan setuju dengan 29 orang responden. Seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Asaf. Seterusnya untuk keputusan wawancara ringkas. Jadi kumpulan kami telah menjalankan satu lagi kaedah untuk menjayakan tugasan ini, iaitu kaedah wawancara ringkas. Jadi melalui kaedah ini kami telah memilih seramai 3 orang responden yang berusia dalam lingkungan 18 hingga 30 tahun dengan menanyakan mereka sebanyak 4 soalan melalui panggilan telefon. Jadi objektif daripada wawancara ringkas ini adalah untuk mendapatkan jawapan yang lebih lanjut daripada responden yang telah menjawab soalan-soal selidik ataupun survei yang telah disebarkan. Jadi untuk hasil keputusan yang kami perolehi melalui wawancara ringkas bersama 3 orang responden tersebut adalah ketiga-tiga orang responden tersebut memberikan maklum balas yang positif serta sokongan mengenai tajuk tugasan kami, yakni kesedaran politik perlu diberikan di kalangan generasi muda. Sebagai contoh jawapan yang diberikan oleh responden, yang pertama iaitu golongan muda ini mampu memberi kesan yang positif kepada pembangunan negara kerana pengaruh yang dapat dibawa oleh golongan muda ini dalam media sosial. Sebagaimana yang kita tahu, majoriti pengguna media sosial pada hari ini adalah daripada kalangan generasi muda itu sendiri. Dan disebabkan itu juga, golongan muda ini wajar dipertimbangkan untuk menerajui tampuk kepimpinan negara pada masa akan datang. Jadi rumusan yang kami boleh simpulkan melalui wawancara ringkas ini adalah kesedaran politik sangat penting terhadap generasi muda supaya negara Malaysia dapat menuju ke arah kemajuan dalam bidang politik. Seterusnya untuk kesimpulan dan cadangan, saya serahkan kepada Wan Muhammad Alif Wafi. Seterusnya saya akan memberikan kesimpulan secara ringkas dan beberapa cadangan yang dilakukan oleh pihak kerajaan, golongan muda dan parti politik. Berdasarkan hasil kajian yang kami lakukan, pihak kami mendapati bahawa kalangan generasi muda pada masa kini mempunyai kesedaran politik yang tinggi.
Malah mereka juga layak untuk jadi sebahagian daripada pentadbir negara. Pihak kami juga mendapati bahawa pandangan dan kebolehan generasi muda tidak boleh dipinggirkan begitu saja. Malah pandangan mereka juga perlu didengar dan dikaji untuk langkah-langkah seterusnya. Antara cadangan yang kami ingin cadang kepada pihak kerajaan ialah pihak kerajaan perlulah mewujudkan kurikulum kesedaran politik di dalam silibus pendidikan negara. Selain itu juga, pihak kerajaan juga perlu memastikan program Parlimen Belia sentiasa mencapai objektif penubuhannya. Seterusnya, antara cadangan yang ingin kemukakan kepada generasi muda ialah generasi muda perlulah membanyakkan diri dengan melibatkan diri untuk mengambil tahu mengenai isu-isu semasa. Hal ini kerana untuk menjadi negara yang maju, generasi muda perlulah mempunyai kesedaran ilmu yang tinggi. Selain itu juga, daripada aspek politik pula, parti-parti dan wakil-wakil rakyat sepatutnya bersifat lebih matang, berpolitik secara sihat dan tidak mewujudkan sebarang konflik yang mana konflik ini akan bawa ke kemudaratan kepada rakyat negara kita. Tuntaslah di sini kami dapat simpulkan bahawa golongan muda merupakan golongan pelapis yang bakal menentukan jatuh bangunan politik sesebuah negara. Itu sahaja dari pihak kami. Terima kasih atas segalanya yang meluangkan waktu untuk mendengar perbincangan pada hari ini. Sekian, terima kasih dan selamat maju jaya.